Okay. So satu keburukan dia merekod, dia akan cuba untuk meremove beberapa kawan awak. So kalau kawan awak dia telah terkeluar, minta dia masuk balik. Okay. Bila kita record ni, sebab itulah kena pakai MOE tu. Dia kebarangkalian buang awak tu tipis lah. Okay, tapi tak apa. Siapa yang dah terkeluar tu boleh, kalau kawan PM tepi, suruh dia masuk balik. Boleh cuba masuk. Okay. Alright. So saya cuba untuk record sebab apa? Sebab kadang-kadang dalam kelas awak mungkin terlalu laju. So awak tak faham. Okay. So kita record supaya awak boleh rewind lah. So dah rewind pun kalau tak faham juga, PM tepi. Okay. So adalah kita susun persamaan ini. Yang ini adalah 2y. So kx tambah 2y sama dengan 7. So saya susun kepada bentuk y mx. Ini adalah positif. So kita akan jadikan dia negatif kx tambah 7. Okay, ini adalah algebra mudah. Sepatutnya tidak ada masalah. Alright, so bahagi dengan 2 kesemuanya. Bahagi 2. So akhirnya persamaan garis lurus saya adalah y negatif k per 2x tambah 7 per 2. Okay, so daripada sini kita punya mx, y sama dengan mx. Ini adalah m, so m saya adalah negatif k per 2. Okay. Seterusnya daripada sini sama juga, saya susun dia kepada y mx tambah c. Okay, susun kepada bentuk persamaan garis lurus y mx tambah c. Okay, y mx tambah c. Alright, so daripada sini 2y kena bahagi dengan 2 dan kesemuanya perlu dibahagi dengan 2. Okay, so dapatlah y sama dengan negatif 3x tambah 15 per 2. Okay, 15 per 2. Alright, so daripada sini bila kita bandingkan m adalah negatif 3. mx tambah c, so m saya negatif 3. Dan daripada sini juga m negatif 3 dan m di sini adalah negatif k per 2. Okay, so kita membandingkan kedua-dua nilai. Kedua-dua nilai lah. Okay, boleh? Tak habis lagi ni. Panjang sikit. Alright, so daripada sini, daripada cerita ini, kita akan sambung saya padam. So m sama dengan negatif k per 2 dan m yang baru kita dapat tadi m negatif 3 kot. Alamak, lupa dah. Betul tak negatif 3? Okay. So kita susunkan negatif k per 2 adalah sama dengan negatif 3. Jadi k adalah sama dengan negatif 3 ni darablah dengan 2 kan. So k saya akan dapat 6. K 6. Ada masalah? Okay. So sebab tu kita bincang jawapan satu persatu. Okay. Sebab dia level soalan yang agak tinggi sebenarnya. Awak susun algebra. Dan kebiasaannya algebra memang belajar ramai yang tersangkut-sangkut lah. Di pada mana. Mungkin sangka tak terpokok ke apa. Okay, siap. Soalan B. Alright, 2 minit untuk bertenang. Okay, atau melihat semula. Alright. Ada masalah? Tak ada? Okay, so saya sambung seterusnya. Soalan yang ke B tadi dan juga C. Ada soalan? Ada yang ingin bertanya soalan? Cikgu. Yep. Bukan ke yang negatif K dengan negatif negatif 3 darab dengan 2 tu dapat negatif 6. Kenapa jadi positif? Okay, bagus soalan. Sekejap saya tukar saja. Okay. Kenapa dia jadi positif? Bagus soalan tu. Itulah tadi. Alright. So, apa yang kita akan lakukan? So, saya ulang semula kat sini. So, M saya negatif K per 2. Okay. M yang lagi satu adalah
Negatif 3. Setakat ni boleh kan? Saya samakan je M sini dengan M sana. So dia samalah. Okay, dia sama kan? Okay, dia sama. Alright. So daripada sini, ada beberapa cara sebenarnya. Sebab dia melibatkan negatif K untuk kita punya pemboleh ubah. Okay. Langkah pertama yang paling mudah sekali sebenarnya, saya tak nak K saya negatif. So apa yang saya akan buat, saya cuba darabkan kesemuanya dengan negatif 1. Supaya K saya positif. Saya tak nak anu saya, pemboleh ubah saya adalah negatif. Okay. Dapat macam ni pun boleh. Saya akan dapat dia K per 2 sama dengan 3. Okay. So daripada sini lebih mudah sebenarnya. K bahagi 2 sama dengan 3. So K saya adalah bila bahagi, dia akan jadi 3 darab 2 kan. So K saya masih lagi 6. Mungkin cara ni dia keliru sikit kan. Tiba-tiba K hilang. Sebenarnya kalau negatif K dengan negatif K sini pun sama juga. Last sekali bila awak cuba menjadikan dia positif, kita akan cuba mendarabkan kedua-dua belah dengan negatif 1. Supaya diseimbangkan persamaan sebenarnya. Okay, dalam matematik, K atau pemboleh ubah kita tak nak dalam bentuk negatif. Kita nak dia jawapan akhir sebagai positif lah. Boleh? Boleh menyelesaikan masalah tak? Selesai ke? Ada boleh open mic je? Okey tak? Boleh, boleh. Siapa yang tanya? Oh, dia. Okey, boleh dah. Alright. So tadi itulah sebab tu kita perlahan-lahan untuk algebra Sebab algebra boleh cara ni pun boleh, cara sini pun boleh. Okey. Tapi digalakkan cara yang sebelah kanan kerana awak daripada awal lagi awak dah neutralkan K tu. Mana kita darab kedua-dua belah, jangan sebelah je. Macam kita seimbang lah. Kita seimbangkan, kita darabkan dua-dua belah dengan negatif 1. Okay. Supaya pemboleh ubah tidak boleh sebagai negatif. Yang ini bila dia dekat akhir dia dah negatif kan. Tapi saya last kali saya nak jadi positif. Alright. Okay. Menjawab soalan. Bagus. Boleh tanya soalan tiba-tiba. Boleh. Bukan. Maksudnya boleh menyelit lah. Sebab kita tak nak dia terbawa-bawa kemudian. So saya screenshot jawapan. Okay. So saya teruskan Teruskan. Boleh sambung untuk soalan seterusnya adalah soalan C kan. Tadi soalan apa? Apa dah? Itu tak C. Okay. B, C. Yes. Kita dekat soalan C kan. Okay. So, soalan C sama juga. Soalan C kita nak cari nilai K. 8Y sama dengan 5X tolak 1 dan KX tolak 3Y sama dengan 8. Okay. So masih lagi sama, kita nak tahu menentukan nilai K. Jadi langkah pertama macam biasa, susun dalam bentuk Y, MX tambah C. Susun dia. Dan kebetulan yang mula-mula ni dia mudah dah. 8Y, 5X tolak 1 kan. So dia nak Y saya Y single. So semua kena bahagi dengan 8. Okay. Supaya last sekali persamaan saya Y 5/8X tolak 1/8. Yang mana dia membentuk persamaan garis lurus yang kita ingin. Okay, Y MX tambah C. M daripada persamaan ini adalah 5/8. Okay, setakat tu boleh Ini adalah kerja rumah kan. So siapa yang nak buat boleh semak lah. Alright. Yang kedua, saya susun ini kepada, itulah tadi. Nampak tak negatif 3Y kan? Tetapi saya tak suka negatif ni, Y. Apa yang saya lakukan adalah, saya cuba memusingkan negatif ni ke sebelah lagi satu. Supaya dia jadi positif. Yang ini yang saya pindahkan ke sini. Okay. Tapi tak ada masalah lah. Mana-mana cara pun dia algebra. Balik-balik pun lebih kurang sama lah. Okay. So KX tolak 8. Okay. Boleh tak? Contoh semula Contoh semula. Okay.
Contoh semula. Ini ni yang kedua ni. Yang kedua, KX positif, 3Y positif 8. Macam tadi, saya tak nak Y saya ni. Y adalah tajuk soalan. Saya tak nak dia negatif. Jadi nak mudah, apa yang kita lakukan, kita pindahkan dia ke sebelah lagi satu ni. Daripada negatif, dia akan jadi positif 3Y. Settle. Okay. Dan yang 8 ni pula tukar tanda, tukar ke kiri. Okay. Yang merah dia tukar tempat ni. Yang tak ada berkaitan, salin semula. Okay. Alright. So algebra ni dia susun-susun sebenarnya. Itulah kita nak berniat nak buat teknik menjawab algebra sebenarnya. Tapi tak kesampaian. InsyaAllah kita memudahkan, nanti kita cuba buat. Okay. So dapatlah saya punya Y ni positif. Bila dah macam ni, saya susun je semula. Tak ada apa yang berlaku, saya susun semula. Yang ini je dipindahkan. 8 jadi negatif. 3 ni jadi positif. Sebab saya nak Y saya positif. Sebab Y kan tajuk. Y kan tajuk. Okay. Alright. Y tajuk Okay. Last kali macam biasa. 3Y bahagi 3. Semua bagi 3 lah. Sebab tadi kata nak Y tu single. Boleh? So dapatlah 8/3. Alright. So persamaan akhir adalah Y K/3 tolak 8/3. Okay. Okay. Jadi daripada sini kita punya, apakah? Kita punya YMX tambah C. Ini adalah M saya lah. Y sama dengan MX kan. Yang partner dengan X tu adalah M kecurunan. Okay. So ini yang pertama kita dapat M sama dengan K/3. Yang tadi M sama dengan 5/8. Jadi saya membandingkan. Okay. M adalah K/3 dan M yang kedua adalah 5/8. Okay. So yang ni saya sambung kejap lagi. Bukan sambung kejap lagi. Saya nak delete ni. Alright. So 1 minit untuk tengok kejap. So yang ini yang kita move kepada next step. Okay. So bila soalan melibatkan algebra pusing-pusing ni, banyak yang tersangkut lah. Maksudnya perlu diberi penekanan lebih lah. Okay. Jadi apa yang kita akan lakukan, M tadi adalah sama dengan K/3. M yang kedua adalah 5/8. Okay. Jadi kedua-duanya adalah nilai kecerunan. Bila dia kecerunan garis selari, katanya tadi telah diberitahu garis selari, M mesti mempunyai nilai yang sama. Sebab itulah kita boleh samakan. Okay. So K/3 sama dengan 5/8. K/3 sama dengan 5/8. Okay. So daripada sini, banyak cara algebra ini boleh diselesaikan. Okay. Sama ada awak darab silang ataupun awak bawa kiri kanan. Tak ada masalah. Sebenarnya sama je. Banyak cara Matematik dia banyak cara. Cara mudah macam ni je. Tapi dengan syarat, adanya atas bawah. Macam ni darab silang. Ada juga cara kedua. K/3 sama dengan 5/8. Ada juga dia, ni adalah sama dengan K bagi 3 kan. So bila bahagi, dia tukar kepada darab. 5/8 darab 3 pun boleh. Sini betul. Sini pun betul. Tapi cepat sikit. Bila dia darab silang, ini adalah K darab dengan 8. Ini adalah 5 darab dengan 3. Dia darab ikut nak panah. Dua-dua cara pun betul. Okey, last kali masih lagi sama. Jangan risau. 5 darab 3. Kalau kurungan tu maksudnya darab. So dapatlah 15
per 8. Betul. Ini pun 15 per 8. Pun betul. Dua-dua pun sama. Okey. Bila kata matematik banyak cara, jawapan kena betul lah. Kadang-kadang cara lain dia ke laut dalam, salah. Jangan cakap cara lain tu, jawapan lain tu salah lah. Tapi ada cara, macam-macam cara, mungkin awak pusing kiri kanan-kanan, dapat betul, betul lah, tak ada masalah. So kita terima je dua-dua cara. Dan awak pun boleh guna mana-mana cara. Cuma yang sebelah kiri ni, bila darab silang, awak mesti ada, dia mesti dua-dua ni adalah pecahan yang sama atas bawah. Okay. Alright, selesai. Nilai K, 15 per 8. Kerja rumah yang kedua. So kebetulan kerja rumah ni agak sukar. So kita akan pergi perlahan-lahan. Sebab dia algebra. Dia macam perlu banyak latihan sebenarnya. Okay. Dan perlu asas algebra yang agak kuat lah. Okay. Siap? Ada yang setakat ni kerja rumah dia semua betul? Alik kot? Betul tak? Bukan Ke ni siapa belajar IS? Aimi? Aini ke Aina? Tak ingat lah nama dia. Okay. Alright. Selesai. So soalan yang ketiga, yang last kali soalan kerja rumah. Boleh? Ada soalan boleh tanya? Boleh open mic tanya terus. Saya ulang mana-mana yang telah tidak difahami. Ya. Siapa yang sedang bertanya soalan? Ada yang betul? Kalau betul dia memang hebat lah. So dia berjadi mentor. Boleh PM tepi nama. Ada yang ada masalah ataupun ada perlu ulang? Saya boleh ulang, tak ada masalah. Boleh je nak ulang. Sebab kita pun kelas tidak bersemuka kan. Tidak bersemuka tapi jangan bermuka-muka lah. Okay. So tak pasti awak ni faham ke tak faham ke. Saya harap faham je lah. Okay. Tapi kita buat recording so boleh rewind. Rewind insyaAllah. Okay. So kita pun tak kira laju. Garis lurus ni kita sampai minggu depan garis lurus. Sebab lepas ni ada lagi banyak-banyak macam-macam. Okay. So soalan last. Okay, soalan last adalah kerja rumah semalam. Yang last kali adalah 3x tambah ky sama dengan 4. Dan juga 2x tambah y sama dengan 3. Okay? Jadi nak cari nilai k. Cari nilai k. Dengan maklumat mereka adalah garis selari. Dan bila garis selari, M adalah sama. Kenapa M sama? Kecurunan sama. Kecurunan sama daripada persamaan Y MX tambah C. Okey. Ni adalah cara kita ulang semula. Ingat semula kata kunci hari ini. Dan semalam lah. Okay, dia macam ada gempa bumi sikit kat sini. Okay. Alright. So apa yang kita akan lakukan? Sama juga 3x tambah ky sama dengan 4. Susun algebra kepada bentuk y mx tambah c. Okay, ini adalah positif. Jadi y susun sebelah kiri ky. Bila positif tak ada masalah, bawa je dia turun. Ky ni. Okay. So yang ini adalah negatif 3 ni, jadikan dia negatif 3x tambah 4. Okay. Alright. So last kali kita tak nak y tu ada nombor lain. Kita bahagikan ky per dengan k lah. Supaya boleh nanti kan boleh cancel. Sebab tu bagi dengan k ke semua. Negatif 3 per k. Semua pun bagi k. Masih lagi benda yang sama. Cuma tadi nombor tapi sekarang k. Okay. So semakin lama dia semakin sukar lah algebranya. So harapnya boleh follow. Boleh follow tak? So last kali saya punya persamaan adalah negatif 3 per k. X tambah 4 per k. Boleh? Jadi bila saya sambungkan atau saya pasangkan dengan persamaan garis lurus yang kita ingin ni, y mx tambah c. Alamak, tak nampak rupanya. Y mx tambah c. Okay. Jadi m saya adalah
negatif K, 3 per K. Okay. Dan kita susun untuk yang kedua. Ni padam Okay, susun untuk yang kedua. Okay. Yang mana 2x tambah y sama dengan 3. Satu tiba tebal ni. Okay, so ini adalah positif. So, susun semula y sama dengan positif 2 akan jadi negatif 2x tambah 3. 2x tambah 3. Alright. So, kita bandingkan dengan persamaan garis lurus y sama dengan mx tambah c. Yang mana m adalah negatif 2. Okay. Apabila kita bandingkan dengan persamaan garis lurus m negatif 2, m tadi merah ni, m tadi merah dengan k. Okay. Jadi kita boleh simpulkan m yang tadi negatif 3 per k. Dan m yang baru dapat sini negatif 2. Okay. Jadi, apa yang kita akan lakukan macam tadi. Ni tak habis lagi tau. Punya dah banyak cerita dia. Tapi jangan risau. Bila periksa kat sini awak dah dapat lah 1 markah, 2 markah, 3 markah. Markah dia mungkin 3, 4 lah. Okay. So, semua benda kena tunjuk lah. Sekarang perkiraan. Kalau soalan ni keluar exam, maka keluar ni confirm. Okay. Alright. So, tadi kita samakan. M negatif 3 per K dengan yang kedua M sama dengan negatif 2. Okay. Boleh Boleh, tak boleh? Okay. Alright, so last kali kita sambungkan. Kita samakan M sama dengan negatif 3 per K dan yang kedua M sama dengan negatif 2. Okay. Saya samakan negatif 3 per K sama dengan negatif M. Negatif M pula. Negatif 2. Okay. Negatif 2. Okay, kenapa saya samakan? Sebab kedua-duanya adalah M. Ini pun M. So, samakanlah. Boleh? Boleh Alright. So, apa yang kita lakukan tadi? Apa nak buat? Kalau saya akan buat dia per 1. Okay. Atau, tu ada macam-macam cara sebenarnya kalau algebra ni. Okay. Ataupun ni sebenarnya negatif 3 bahagi dengan K kan. Negatif 2. Bila dia bahagi, dia akan jadi darab. Jadi negatif 2 darab K. Okay. Tu ada negatif. So negatif 2K sama dengan negatif 3. So K saya adalah sama dengan 3 per 2. Negatif-negatif dapatlah 3 per 2. Tu cara kedua 3 per 2. 3 per 2. Okay. Atau cara sini adalah disebabkan dia negatif, saya memang allergic sikit kalau negatif ni. Apa yang saya akan lakukan adalah saya akan menukarkan dia kepada positif dengan cara saya darabkan kesemua dengan negatif 1. Okay. Dia akan jadi 3 per K sama dengan 2. Okay. So, sama juga 3 bahagi K sama dengan 2. So, 3 sama dengan 2 darab K. So, 2K sama dengan 3. So, K sama dengan 3 per 2. Sama je. Okay, mana-mana cara pun betul je. Tak ada masalah. Kedua-dua cara adalah benar belaka. Kerana tidak melibatkan sebarang kesalahan. So, K 3 per 2. K 3 per 2. 3 per 2. Boleh?
3/2 so K tak nampak kecil 3/2. Okay. Siap. Soalan latihan kerja rumah. Okay. Punya dah lama buat algebra dia. Okay. Ni adalah kita save screenshot lah. Alright. So harapnya boleh membantu sedikit demi sedikit. Okay. Yang penting algebra tadi kena seimbangkan untuk hilangkan K saya daripada negatif. Dia jadi positif. Sebab saya punya pemboleh ubah mestilah dalam bentuk positif. Jawapan akhir K saya positif. Okay. So sebaik-baiknya sebelum nak ada jumpa negatif K, apa kita akan lakukan? Kita mungkin akan cuba hilangkan K dengan cara kita seimbangkan dengan mendarab negatif 1 kedua-dua belah. Sebab apa? Negatif 1 kali negatif 1 kan positif. Betul tak? Kenapa darab negatif 1 So kan tak ada siapa tanya kan? Kenapa darab negatif 1? Sebab negatif 1 darab negatif 1 kan dia akan jadi positif 1. Okay. Sebab itulah kita darabkan kedua-dua belah dengan negatif 1 ni. Okay, so harapnya bolehlah dipermudahkan. Okay, so kerja rumah dah settle. Seharusnya. Alright, seharusnya telah diselesaikan. Okay, dan apabila melibatkan algebra pun nanti bila awak datang ke tempat, dia adalah satu benda yang agak penting juga. Okay, so beramai pelajar dia mengalami kegagalan bila dia gagal menyelesaikan masalah algebra lah. Alright, ada soalan? Tak ada? So habis kerja rumah. Okay, punyalah lama kerja rumah. Cuma kerja rumah tu susah sikit sebab tu ada lama. Okay, so baru kita masuk pembelajaran pada hari ini. Alamak. Okay, boleh Pembelajaran pada hari ini. Hari ini dia tidaklah, sebab kita dah nak habis dah sebenarnya. Kan, garis lari. Lepas tu kita nak ni. Kita nak persamaan suatu garis lurus saja. Okay, membentuk persamaan garis lurus. Okay, ataupun nak 1 minit menyalin 1 minit. 1 minit untuk menyalin sebelum kita sambung. Okay, sebelum kita sambung. So hari ini sebenarnya dia menentukan persamaan garis lurus saja. Okay, dah So hari ini kalau ada buku teks, tajuk hari ini adalah, objektif pada hari ini adalah muka surat 240 yang mana kita menentukan persamaan garis lurus. Okay. Menentukan persamaan garis lurus. Ini adalah pada hari ini punya pembelajaran. Tak apa kita moving very slow sebab tu tadi tak bersemuka jadi kena perlahan-lahan. Saya tak tahu awak faham ke tak. Kecuali awak angkat tangan dan ataupun bersuara. Okay, so apa yang kita akan lakukan hari ini menentukan persamaan garis lurus. Okay, menentukan persamaan garis lurus. Okay, so ulang semula Y sama dengan MX tambah C. Okay, Y sama dengan MX tambah C. Okay, jadi kita akan tengok contoh. Okay, bukan 240, muka surat 239 239 tadi contoh dia. Contoh 11. Tak ada buku teks tak apa, saya salinkan. Tentukan persamaan garis lurus. Tentukan persamaan garis lurus dengan kecerunan 1/2 dan melalui titik P68. Okay, ni adalah soalannya. Tentukan persamaan garis lurus. Kita nak membentuk persamaan garis lurus dengan titik tersebut. Okay. Alright. So, contoh 11 Okay, apa yang akan kita lakukan? Kita dapat dia adalah, daripada gambaran dia sebenarnya, dia adalah satu garis lurus. Garis lurus. Dan dia melalui titik macam ni lah. Garis lurus. Yang mana dia melalui titik P6.
6, 8. Ni gambaran dia lah lebih kurang. Okey. Jadi awak perlu membuat persamaan dia. Persamaan garis lurus tu kita nak bentukkan. Okey. Tetapi dia telah bagi tahu kecerunan telah diberi sebagai 1/2. Apakah kecerunan? Kecerunan ni adalah diberi sebagai huruf M dalam Y MX tambah C. Okay. Alright. Jadi apa yang kita boleh buat? Mudah je sebenarnya. So, P tadi, titik P ni tadi, P ni, apakah nilai bagi X? X adalah 6. Y adalah 8. So, masukkan dalam persamaan. Y 8, M 1/2, X 6 tambah dengan C. Boleh? Masukkan segala maklumat. Okey. Jadi apa yang kita boleh dapat? Kita dapat 8 sama dengan 6 ni bahagi dengan 2 Ni 6 bahagi dengan 2. 6 bahagi dengan 2 dapat 3 tambah C. So 3 tambah C, susun semula C sebelah kiri. Jadi C sama dengan 8 tolak 3. C sama dengan 5. Okey. Dapat C 5. Jadi persamaan tadi semula. Y M X tambah C. Jadi persamaan saya dapatlah Y sama dengan M 1/2 X tambah, apakah nilai C yang kita baru dapat? C adalah yang baru dapat tadi 5 tambah 5. So ini adalah persamaan garis lurus yang kita cari. Persamaan garis lurus yang kita cari. Inilah jawapannya. Okay, so hari ni ini adalah pembelajarannya. Saya ulang semula. Mungkin dia a little bit susah sikit. Okay. Apa yang kita lakukan adalah daripada soalan telah diberi given. Okay, given the gradient, diberi gradient ataupun kecerunan M. Yang mana M tadi 1/2. Okay, dan dia telah melalui garis dia dah kena dekat titik ini. Yang mana titik P 6, 8. Okay, 6, 8. Jadi, bila koordinat ini, X saya adalah 6, Y adalah 8. Jadi, apa yang kita lakukan? Kita masukkan dalam persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Okay, so masukkan Y. Masukkan X. Masukkan juga M yang telah diberi. M adalah 1/2. Okay. So dapatkan persamaan. Kita masukkan dalam persamaan untuk dapatkan nilai C. So kira nilai C dulu. C tu pintasan Y. So bila persamaan garis lurus, kita kira C dapatlah 5. Okay, C 5. Seterusnya masukkan dalam persamaan garis lurus Y equals to MX tambah C. Dengan maklumat M adalah 1/2. Masukkan. X dengan Y ni biarkan sebab dia adalah persamaan. Dia tadi neutral balik YX. Kita hanya perlu masukkan nilai C yang kita baru cari. C adalah positif 5. Okay. So selesai satu contoh. Jangan risau, kita akan cuba beberapa contoh. Okay. Dapat Alright. Satu lagi contoh kedua. Contoh kedua sebelum kita bagi kerja rumah. Okay. Kerja rumah hari ini adalah lebih mudah daripada semalam. Kerana semalam macam complicated sikit lah. Okay, so hari ni kita cuba satu lagi contoh ataupun latihan yang berkaitan. Okay, kalau ada buku teks boleh tengok uji minda 9.1E. Kita cuba buat soalan nombor 1 saja. A. Yang mana menentukan ataupun persamaan garis lurus yang mempunyai kecerunan
2 melalui titik P37. Okey, P37. Satu contoh. Boleh? Why not you try on your own while saya translate untuk straight line equation with gradient 2 and passing through point melalui titik P37. So this one is dalam bahasa Inggeris, second one. Alright. So how are we going to answer that? Apakah cara untuk menyelesaikannya? Masih lagi sama. Maklumat yang ada kita terima. Kita ambil kisah dan kita ambil lah. Okay. So bila dia kata kecerunan ataupun gradient, dalam bahasa Inggeris gradient adalah 2 dan dia melalui passing point titik P37. Okay. So semula daripada koordinat yang simple, kita tahu bahawasanya ini adalah nilai X, ini adalah nilai Y. Okay. So persamaan Y, M, X tambah C. Okay. So M adalah gradient. Jadi M, Y, M adalah 2 lah. 2X tambah C. Okay. Dapat 2X tambah C. Jadi apa yang kita akan lakukan? Kita akan masukkan nilai X dan Y ke dalam persamaan ini. Yang mana 37. Masukkan dalam persamaan. Okay. So, ini adalah X kan? So, 2 darab X. Y, 3. Okay. So, masukkan dalam persamaan. Boleh? Masukkan X 3, Y 7. Okay. Boleh? So, kita akan darabkan 3 sama dengan 3 kali 2, 6 tambah dengan C. Okay. Dan saya susun semula 6 tambah C di sebelah kiri. Okay, sebab saya memang biasa letakkan huruf ataupun boleh ubah di sebelah kiri dengan tandaan positif. Okay. Jadi C akan jadi, ini adalah positif, sini pun positif So C akan jadi 3 tolak 6. C akan jadi negatif 3. Okay. Ini adalah nilai C. Okay. So daripada sini C adalah negatif 3 dan nilai M kita telah ketahui 2. Jadi masukkan dalam persamaan garis lurus. Cikgu, Yep. yang Y tu bukan 7 ke cikgu? Alah, ya lah. Salah kira pula. Okay, thank you. Bagus. So kita cuba ulang semula. 3 kat sini, Y 7 kan? Salah. Okay. Y 7. Bagus. Boleh betulkan terus. Daripada kita terbawa-bawa ini sebagai jawapan akhir. Right. So Y 7. Okay. So 7 sama dengan 6 tambah C. So 6 tambah C sama dengan 7. Positif. So C sama dengan 7 tolak 6. Alhamdulillah. So C saya adalah 1. Okay. So C 1. Dapat? C 1. Terima kasih bagi yang membetulkan. Okay. Jadi masukkanlah. Y sama dengan M saya 2 kan? So masukkan 2. X. C saya adalah 1 dengan tandaan positif 1 lah ni. Okay, so tambah 1. Positif 1. Masukkan di positif C. C positif 1. Tapi kalau kita kira tadi negatif, ambillah negatif. Ambil C sebagai seadanya lah.
So persamaan garis lurus pada kali ini adalah 2x tambah 1. Itulah jawapan yang kita cari untuk soalan yang pertama ini. Boleh? Okay? So macam biasa kita akan tinggalkan awak dengan beberapa kerja rumah lah kan. Nasib baik dia sempat-sempat je untuk kerja rumah soalan seterusnya. Okay? So matematik memang kena ada kerja rumah walaupun dia 3 ke 2 ke. Bila awak buat, kalau awak tahu awak salah, awak tahu lah mana awak salah. Boleh sebab saya tak pandai nak scanning daripada sini siapa yang tak kerti, siapa yang tak faham dan siapa yang tak jelas. So bila awak buat kerja rumah, lepas tu salah, awak tembak, lepas tu oh yang ni awak salah. So awak betulkan lah. Okay? Alright. So boleh sini. Setiap apa benda saya akan screenshot, nanti saya hantar dekat WhatsApp lah. Okay, ataupun awak pun handphone awak lagi canggih kan, screenshot awak tak ada macam ni. Tekan je dah ada screenshot. Okay. So bila ni kena salin dalam kertas sebagai kerja latihan pada cuti PKP, adalah kita salin dalam buku nanti. So kita akan bergerak ke hadapan terus. Supaya nanti ada masa untuk ulang kaji. Nak periksa juga nanti akhir tahun Okay, lagipun nanti mana tahu nak masuk MRSM ke apa, nanti ujian akhir tahun tu akan dikira sebagai markah awak lah. So harapnya maju jaya lah. Walaupun tak ada PT3 Ataupun nak sekolah Syed Ahmad pun sama juga. Nanti nak masuk subjek, nak ambil account ke apa, tapi maths ke laut tak boleh juga. Okay. Cikgu account pun tak nak terima awak masuk account. So beramai-ramai lah masuk kelas lain. Cikgu geografi pun tak ingin budak-budak yang matematik teruk. Okay. Apatah lagi kalau cikgu fizik, kimia, bio. Lagi lah dia tengok matematik awak C, D, E. Okay. So kena work hard lah. Syed Ahmad ke, nak duduk sekolah Syed Ahmad ke, nak duduk MRSM ke, kena berjaya lah. Kena berusaha matematik dan sains dengan baik lah. Kita memang doakan awak pergi MRSM semualah. InsyaAllah, amin. Kan? Sekolah Ashraf penuh. Syam. Okay? Alright. So kerja rumah kerja rumah. Bagi mereka yang tak ada buku, saya salin kerja rumah. Bagi mereka yang ada buku teks, kerja rumah adalah muka surat 239. Okay. So ini adalah kerja rumah. Tak sempat salin, tak apa. Saya hantar gambar. Yang penting kena buat lah. Okay. Alright, nombor 1 adalah tentukan persamaan. Persamaan garis lurus. Garis lurus yang mempunyai kecerunan dan melalui titik P. Untuk soalan B, kecerunan adalah negatif 3, P negatif 64. Soalan C. Okay, soalan C. Dan juga soalan D. Okay, sampai D Okay, so siapa yang dah salin soalan latihan boleh meninggalkan kumpulan atau meninggalkan kelas. Bagi mereka yang belum sempat salin, boleh salin. Terima kasih kerana menghadiri kelas dan memberikan respon yang baik. Membetulkan dan membuatlah kerja. Okay, terima kasih kerana kelas hari ini. So kerja rumah ada 3 saja. Saya akan send dalam grup. Okay, boleh beredar lah. Tolong mak ke rumah ke. Sampah-sampah. Okay, terima kasih. Yang sama. Thank you, teacher. Alright, thank you very much. Thank you. Okay, alright. Okay, boleh tinggalkan kelas. Saya translate sementara tu. Okay. Thank you. Betul. Ni tekan ni. Okay, terima kasih. Okay, boleh tinggalkan kelas. Alright.